A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat bulan baru. Selamat menghadapi minggu yang baru. Saya sungguh bertuah pada hari ini dapat bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kerana pada malam tadi ketika menyediakan slide ini, mungkin kerana sebahagian daripada kawan-kawan saya di peringkat pengurusan mengetahui tentang jadual kerja saya selalunya buat kerja last minute. Kalau lah tak siap malam tadi, kalau ada orang sakit malam tadi, maknanya hari ini tak ada slide. Jadi I prepared the slide after Maghrib. Selepas Maghrib tu saya dapat banyak mesej, email, SMS, Datuk jangan lupa sebut benda ni, Datuk jangan lupa sebut benda ni. Dan akhirnya 70% daripada apa yang saya nak sebut hari ini adalah slide yang disediakan oleh kawan-kawan saya. Jadi terima kasih kepada mereka yang ingat bahawa hari ini ada perhimpunan, dan kepada yang hadir, terima kasih kerana dapat meluangkan masa bersama-sama dengan kita. Dan saya rasa acara seperti ini adalah acara yang sangat baik untuk kita. Ketika menyediakan slide ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya rasa sayalah warga IPTA yang paling bertuah di Malaysia. Sebab universiti yang sama-sama kita berada di dalamnya adalah universiti yang sungguh hebat, sangat berjaya. Di mana sahaja diletakkan UTM, di situlah UTM dapat pelbagai kejayaan. Saya akan tunjukkan kepada tuan-tuan apa yang saya maksudkan. I'm going to talk about the updates of this month and last month. I'm going to talk a topic in my address, annual address. Dia ada 5 trust kita, dan salah satu yang pada bulan Februari yang lalu saya telah menyebutkan tentang Entrepreneurial Research University, and it was widely emphasized dalam ucapan-ucapan menteri dan KSU yang baru, iaitu Datuk Abdul Rahim. Beliau sering menyebutkan kepada staf universiti lain, dan kadang-kadang ada majlis yang melibatkan staf universiti dari UTM, bahawa universiti lain kena mencontohi UTM. Sebab UTM berada di luar daripada lingkungan biasa, kotak biasa. Orang lain menyebut tentang research university, kita redefine research university into entrepreneurial research university. Kita tak ambil secara total research university in the form of concepts. Kita buat modification. So this is very important. Dan salah satu daripada perkara yang kita nak sebut ialah stimulating entrepreneurial and quality learning environment. Dan yang seterusnya kita akan menyebut tentang, seperti biasa saya akan sebut perkara-perkara ni. Saya nak supaya kita sama-sama menyediakan diri, bersama-sama menyediakan kampus ini menjadi kampus yang healthy. Nombor 1, healthy. Yang keduanya, happy lifestyle. Kita nak orang kerja di UTM ini seronok. Datang nak berjumpa dengan staff UTM pada pagi ini seronok. Malam tadi dah termimpi-mimpi, hari ini saya akan datang menghadiri perhimpunan. Ya, kunci jam pukul 4 pagi, takut terlewat. Happy nak datang. Bukannya, ya Allah ya Tuhanku, saya ditugaskan untuk hadir pada pagi ini. Masya-Allah. Ya. Ada tak surat MC pagi ini untuk saya tak dapat hadir? Itu orang yang berbeza, 2 orang yang berbeza. Dan ini bergantung pada kita. Bukan saya yang bertanggungjawab, saya memang menjadi Naib Chancellor, tapi bukan semua benda di UTM ni saya boleh buat. Saya mungkin boleh buat fraction 1% of UTM. Ya, yang selebihnya 99% itu tuan-tuan punya tanggungjawab. Kita semua bertanggungjawab. Kalaulah kita nak jadi kampus yang aman, kampus yang segar, kampus yang mempunyai budaya ilmu yang cukup segar, tugas Naib Chancellor ya penting, tugas TNC penting, tugas dekan penting, tetapi tugas yang lebih penting ialah setiap individu yang berada di UTM. Daripada pensyarah, student, sampailah semua warga UTM, termasuklah orang yang turut membersihkan kampus kita. Pagi tadi saya berjalan, dalam perjalanan ke sini, saya dapati seorang penyapu sampah telah menyapu sampah di depan pejabat saya sampai ke bawah tu. Tetapi saya dapati banyak sampah lagi di celah-celah pokok, di celah-celah bunga tak disapu, di dalam longkang tak disapu.
Sebab dia hanya menyapu sampah yang nampak di atas jalan raya dan di tepi jalan. Yang lain itu bukan kerja dia. Ya, jadi saya terpaksa panggil dia, "Dik, boleh tolong sapu tak yang dalam tu? Celah-celah." Dan saya nak kalau boleh tuan-tuan semua buat benda ni. Kalau ada pekerja-pekerja yang walaupun kontrak, untuk makluman tuan-tuan, siapa pun yang bekerja di UTM, dia duduk dengan UTM, dia berada mendapat gaji sebahagian daripada ini dari UTM, itu adalah tanggungjawab kita. Ini tanyalah Dr. Maketab, mana Dr. Maketab? Kalau orang jatuh tangga, yang jatuh tangga tu walaupun pekerja kontrak, dia adalah juga dianggap sebagai pekerja UTM. Sebab dia mendapat gaji daripada kontrak dari UTM. Ya, jadi mereka juga adalah warga UTM sebenarnya. Dan mereka mesti dilayani, mereka mesti dihormati, mereka mestilah diberi tanggungjawab untuk memajukan UTM sebagaimana saya bercakap dengan tuan-tuan untuk memajukan UTM. Warga UTM bukan hanya student UTM. Warga UTM bukan hanya pensyarah tetap UTM. Warga UTM semua yang berada di UTM. Termasuklah kita telah memperluaskan definisi warga tersebut kepada alumni. Ya, itulah yang kita hendak, insya-Allah. Dalam halaman 46 buku ni, siapa yang masih ada buku ni, ya, tak beli tak apa tuan-tuan, boleh pergi kepada internet. Kita nak cerita tentang stimulating environmental quality learning environment. Itu yang kita nak beri penekanan pada hari ini. Kalau sempatlah, sebab kawan-kawan saya banyak sangat hantar mesej kat saya, jadi instead of 50% cerita tentang benda ni, jadi 30% saja, ya, sebab banyak perkara yang nak disebutkan. Okey, sebelum kita bermula, ini ada perkara penting berkaitan dengan UTM. Nombor satu adalah International Horse Show. Ini sangat penting sebab kita nak publicity dan penyertaan yang lebih luas dalam konteks ini. UTM adalah universiti pertama di Malaysia yang mempunyai equestrian club. And it was in 1996. Kita yang pertama dengan anugerah 5 ekor kuda oleh almarhum Sultan Johor ketika itu, Sultan Iskandar. Dan kita follow through, sekarang kita ada 17 ekor kuda dan kita telah melahirkan ramai atlet di peringkat kebangsaan dan yang mewakili negara. Jadi this is our strength. We must capture this opportunity. Ya, dan kita bersyukur kerana kejohanan ini mendapat mandat daripada FEI, Federation of Equine, itu apa ya? Ya, tengoklah dekat poster-poster banyak tu. FEI ini adalah badan equine yang terbesar dalam dunia. Kalau dia endorse program tu masuk dalam kalender dia. Jadi dalam kalender dia tahun ni ada UTM. Jadi secara tak langsung inilah branding kita yang kita cuba buat dari masa ke semasa. Selain daripada tu, kita juga mendapat tetamu ramai daripada kerabat diraja pada minggu ini. Sebab mereka dah mula hantar kuda. Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, saya fikir beliau tidak berangkat tetapi anak endanya berangkat. Ya, Baginda telah menempah 7 tempat kuda tu, saya pun tak tahu nak sebut apa. Rumah kuda, tahu, bilik kuda, whatever. 7. Saya pun lupa lah. Saya tahu main kuda aja, saya tak tahu tempat-tempat tu, saya tak sebut, tak reti nak sebut. Dan ramai yang akan datang pada acara ini. Jadi tuan-tuan, saya harap dapat sama-sama meraihkan. Acara ini bermula pada 10 hari bulan sampai 13 hari bulan. Pada 12 hari bulan malam itu sangat penting. Itu ada endurance. Ramai orang turun, VVIP turun, saya tak tahu siapa lagi yang akan turun. Endurance itu acara bermula pada 8 malam. 20 km, 40 dan 80 km. Biasanya Seri Paduka Baginda akan turun untuk 80 km tu. Tetapi disebabkan ada urusan lain, anak anda insya-Allah Seri Paduka akan hadir. Saya fikir 3 orang anak anda akan hadir. Pada 24 hingga 25, kita akan menjadi host kepada University Presidential Forums. Ini akan dihadiri oleh kira-kira 20 orang President of University around the globe yang merupakan tetamu kita dan saya harap tuan-tuan, khususnya di kalangan profesor, khususnya di kalangan staf, akademik berjawatan profesor, pentadbir-pentadbir ambil maklum tentang perkara ini. Kita telah ada tagging setiap seorang profesor itu ditugaskan untuk menjaga ataupun bersama dengan seorang presiden pada universiti lain. Kenapa kita gunakan presiden? Sebab hanya Malaysia dan UK saja yang gunakan vice chancellor. Ya, Singapura pun tak gunakan vice chancellor lagi sekarang ni. Di Amerika tak ada orang guna vice chancellor. Chancellor di Amerika itu is equivalent to TNCA.
Ya, jadi ketika saya pergi ke Harvard baru-baru ni, saya nak jumpa dengan Presiden MIT. So dia tengok saya Vice Chancellor, maknanya timbalan TNCA. Ya, dia punya connotation tu. Jadi perkataan Vice Chancellor di luar daripada Malaysia dan UK sangat kecil. Ya, dia punya ni. Jadi saya terpaksa buat stroke President of University. Jadi ini keadaan kita lah. Kadang-kadang tuan-tuan tengok kalau saya disebut, pada kad saya dapat kebenaran daripada minister untuk guna perkataan Presiden. Sebab saya selalu ke Amerika Syarikat. Ya, sebab sekurang-kurangnya mereka tahu yang datang tu bukannya pembantu kepada TNCA dalam konteks kita, tetapi President of University. So this is very important. Ramai yang telah hadir, telah memaklumkan tentang kehadiran mereka dan saya harap kita dapat gunakan peluang ini untuk kita berkomunikasi, untuk kita mengadakan jaringan yang lebih baik. Pada 23 hingga 25 Mac, kita telah buat new branding kepada program yang selama ini kita kenali sebagai Pesta Konvo. Biasanya kita menyebut tentang Pesta Konvo, kalau ditanya anak kecil saya, tuan-tuan, Pesta Konvo itu tempat dia beli aiskrim. Ya? Anak saya yang anak dara sikit itu, beli Pesta Konvo maknanya boleh beli tudung. Ya? Itu makna Pesta Konvo bagi dia. Jadi saya pun bila balik, saya bertanya dengan anak-anak saya, kawan-kawan saya kata, what is your impression on Pesta Konvo? So itulah impression orang. Kita mungkin pandangan kita lain nak ini dan but that is the impression, sekurang-kurangnya dan keluarga saya. Sebab itulah kita telah mencari satu kelainan dan pada tahun ini kita akan buat apa yang kita sebut sebagai Festival Inovasi dan Kreativiti. Ini adalah melibatkan satu inisiatif baru melibatkan fakulti. Pelajar-pelajar atau mahasiswa yang berada pada tahun-tahun tertentu, sebahagian besar tahun akhir, akan menayangkan, mempamerkan projek-projek mereka. Dan kita telah pastikan banyak tempat di mana perkara ini berlaku. Dan saya harap tuan-tuan ambil maklum perkara ini, dan instead of pergi kepada padang kawat, kita akan pergi ke fakulti. Beberapa tempat di fakulti di mana pameran tersebut diadakan. Dan saya hendak kerjasama daripada semua lapisan di UTM untuk memberi tunjuk arah. Jangan nanti ada orang datang berminat nak tahu di civil engineering. Ya. Tuan-tuan kata tak tahulah mana. Saya pun tak tahu. Ya, mesti sekurang-kurangnya ambil tahu. Sekurang-kurangnya ahli fakulti, dekan-dekan, ketua jabatan maklumkan pameran di fakulti ini di mana. Daripada pekerja semua, tukang sapu kita walaupun itu bukan staf tetap kita mesti dimaklumkan. Orang tanya tukang sapu tahu di mana pesta ataupun pameran itu diadakan bagi pihak fakulti itu berkenaan. Biasanya orang yang sesat dia tak akan bertanya siapa yang pakai lencana macam saya ni. Saya akan bagi tahu kenapa saya pakai hari ini. Ya, kita menghabiskan jutaan ringgit untuk menyediakan perkhidmatan ini. Jadi saya hendak tuan-tuan maklum perkara ni sangat penting bagi kita. Tetapi kepada siapa yang dia jumpa. Bagi dia, siapa yang menyapu sampah pun, itu orang yang tahu tentang UTM. Jadi mesti dimaklumkan. Semua pihak mesti tahu di mana pameran berkenaan. Dan kalau boleh disediakan, urus dia, Profesor Azra'i, sediakan jadual dan tempat di mana supaya semua staf UTM tahu. Sebab kita bukan buat pameran ini kepada staf UTM. Kita buat pameran ini kepada orang yang datang ke UTM. So you are the host. Tuan-tuan adalah yang seharusnya meraihkan sama-sama dengan kita meraihkan tetamu. Dan apa yang nak kita tunjukkan ialah projek student. Projek final year student, projek macam. Dan banyak universiti dah buat perkara ni. Kalau kita tengok Lim Kok Weng University, semua projek studentnya adalah pameran Lim Kok Weng pada tahun itu. Ya, jadi seolah-olah macam hebat student. Padahal projek tahun akhir student saja. Ya, jadi kita nak gunakan manfaat itu dan saya maklum bahawa banyak projek tahun akhir student kita adalah yang baik-baik. Dan ini harus kita jadikan bahan yang baik.